Apa kau akan buat kalau aku beritahu bahawa bukti kewujudan kaum Nabi Nuh masih wujud hari ini? Bahtera itu mungkin sudah lenyap, tapi tapak misteri, batu aneh dan formasi seperti kapal masih boleh dilihat dengan mata. Mereka kata itu cuma mitos, mereka panggilnya kebetulan. Tapi setiap tapak yang kita temui membawa kita kembali kepada satu tamadun yang pernah hidup sebelum bumi dibanjiri dan dilenyapkan kerana keangkuhan mereka. Ini adalah bahagian 4 dari siri rahsia banjir Nabi Nuh. Kalau kau belum tonton bahagian sebelum ini, kau belum bersedia untuk pendedahan ini. Kerana kali ini kita tak main teka-teki. Kita tunjukkan jejak sebenar, struktur sebenar, lokasi yang disebut dalam Al-Quran yang hingga hari ini terus cuba disembunyikan dari mata dunia. Apa sebenarnya yang disembunyikan sebelum dunia dilanda banjir besar? Siapa sebenarnya kaum Nabi Nuh? Dan apakah teknologi yang mereka miliki hingga Tuhan memilih untuk menghapuskan mereka dengan cara yang paling dahsyat dalam sejarah manusia? Selepas banjir itu, dunia tidak pernah sama. Tapi persoalan besar masih menghantui kita. Apa yang sebenarnya telah dihapuskan bersama mereka? Adakah mereka hanya sekadar penyembah berhala? Atau mereka sebenarnya satu tamadun teknologi yang telah melampaui batas ilmu dan mencabar kekuasaan Tuhan? Menurut Al-Quran, azab yang diturunkan kepada mereka bukanlah azab biasa. Ia datang dari atas dan dari bawah. Langit mencurah tanpa henti. Bumi memancarkan air dari segala arah. Ini bukan bencana biasa. Ini adalah sistem pemusnahan yang dirancang dengan sempurna oleh pencipta. Dan persoalannya, kenapa? Mungkin kerana apa yang mereka bina terlalu berbahaya untuk dibiarkan. Ilmu yang mereka cipta bukan untuk manfaat manusia, tetapi untuk mencabar kekuasaan Tuhan. Tapi masih ada kesan, masih ada bayang. Dan kalau kau tahu di mana mahu cari, kau akan mula nampak sesuatu yang menakutkan. Di Turki Timur terletak satu lokasi yang disebut secara jelas dalam Al-Quran, Gunung Judi, tempat di mana bahtera Nabi Nuh berlabuh. Bukan Gunung Ararat seperti dalam Bible, bukan dongeng, tetapi satu nama yang disebut langsung dalam surah Hud ayat 44. Dan di kawasan itu, sejak tahun 1929, satu penemuan aneh muncul. Formasi batu besar berbentuk kapal ditemui oleh Ilhan Durupinar. Panjangnya hampir sama seperti ukuran bahtera yang disebut dalam Al-Quran dan tafsir para ulama. Tanahnya mengandungi elemen logam dan sisa kayu membatu. Tapi reaksi dunia, diam. Ahli arkeologi barat menolak. Mereka panggilnya kebetulan geologi. Tapi persoalan sebenar, kenapa terlalu banyak kebetulan di tempat yang disebut oleh wahyu? Dan kenapa kawasan itu terus dikawal, tidak dibuka sepenuhnya untuk kajian bebas? Bukan itu saja. Lihat struktur batu besar di seluruh dunia. Piramid di Mesir, Stonehenge di UK, Göbekli Tepe di Turki, Sacsayhuaman di Peru. Batu raksasa yang tidak masuk akal, dipotong, diangkat, dan disusun dengan ketepatan luar biasa. Tanpa teknologi modern, tanpa mesin berat, tanpa logik sejarah. Adakah semua ini binaan tamadun selepas banjir? Atau adakah ia sisa tinggalan sebelum banjir? Jejak tamadun yang sepatutnya dilenyapkan bersama kaum Nuh, tapi sebahagiannya masih tertinggal. Kaum Nuh bukan sekadar watak sejarah, mereka adalah pelajaran, dan apa yang mereka bina telah dijadikan bukti dan juga amaran. Itulah sebabnya Al-Quran ulang kisah ini berkali-kali. Kerana yang dibinasakan bukan sekadar manusia, tetapi juga teknologi, sistem dan keangkuhan.
Hari ini manusia sedang ulang semula skrip lama dengan teknologi lebih canggih tapi jiwa yang semakin kosong. Dengan kuasa lebih besar tapi lebih jauh dari Tuhan. Dan mungkin kita sedang bina dunia yang sama seperti kaum Nuh dulu. Dan kalau sejarah benar-benar berulang, kau patut tahu bagaimana ia akan berakhir. Dalam bahagian 5, kita akan bongkar kaitan antara tamadun moden dan sistem lama yang mungkin sedang diaktifkan semula oleh kuasa-kuasa besar dunia. Adakah banjir kedua sedang disiapkan? Dan jika ia datang, adakah kita akan selamat atau ikut tenggelam sekali? Kebenaran belum habis, kita baru mula masuk.